ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Yang berusaha pengurusi serta ahli jawatankuasa kerja Dewan Masjid Al-Muttaqin, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang dimuliakan, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini dapat kita bertemu lagi untuk meneruskan kuliah tadabbur kita. InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk ayat yang ke-6 daripada surah Al-Baqarah. Sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baik, inna sesungguhnya. Alladzina kita dah jumpa 3 kali. Satu dalam ayat Al-Fatihah, siratal ladzina. Yang kedua kita jumpa alladzina dalam Al-Baqarah ayat 3, ayat 4. Apa maksud alladzina? Orang-orang yang. Alladzina, orang-orang yang kafaru. Ini kaedah tuan-tuan. Kafaru ni tuan-tuan cuba ikut saya dulu. Okey. Ni gemuk ni. Okey. Cuba ikut sama-sama. Kafaru waw alif di akhir kalimah. Sekali lagi. Kafaru waw alif di akhir kalimah. Jadi kalau tuan-tuan jumpa tanda waw alif ni asas, yang saya sebut daripada awal dulu, kaedah satu hamzah di awal kalimah, huruf akhir beri dhammah. Sampailah tadi kita tengok apa dia? Yu'minuna kot. Ya di awal kalimah, waw nun baris fathah. Itu untuk asas-asas kita nak belajar terjemahan. Jadi secara kebanyakannya dalam Quran kalau jumpa waw alif di akhir kalimah, kita terjemah macam ni. Ikut saya, telah oleh mereka. Jadi yang hitam titik 3 ni tuan-tuan terjemahkan yang ni. Yang waw alif ni telah oleh mereka. Jadi kalau contohnya apa? Raka'u. Cuba baca raka'u. Jadi waw alif kan di akhir kalimah. Maksud dia apa ini? Telah dulu Telah ni menunjukkan dah berlaku dah. Kata kerja kala lampau. Oleh mereka ni pelaku dia, fa'il dia. Jadi ra kaf ain apa? Ra kaf ain. Rukuk. Jadi raka'u. Saya dengar ada kata rokok. Rokok ke rukuk? Rukuk. Telah rukuk oleh mereka. Alright. Ini simple-simple je insya-Allah.
Apa ni? Sajadu. Tuan-tuan terjemahkan semua. Tuan-tuan perempuan. Telah sujud oleh mereka. Telah oleh mereka tu dah fix dah. Telah oleh mereka tu dah fix dah. Tambah ni je. Ra, kaf, ain, sin, jim, dal. Kalau ni baca sama-sama. Amanu. Apa dia? Amanu apa? Iman. Jadi telah beriman oleh mereka. Begitulah asas kepada terjemahan untuk nak bantu kita terjemah ayat ni. Dapat? Ni kalau di semua Quran ni keadaan nombor 8. Betul Cikgu Jamaluddin? Betul lah. Okey. Izam Sudin di depan. Baik, boleh terjemah sekali lagi. Inna sesungguhnya. Allazina orang-orang yang kafaru. Kafaru ni kafara lah. Waw alif yang ni. Telah oleh mereka. Jadi kafaru ni tuan-tuan terjemah macam dulu. Telah ingkar oleh mereka. Kita terjemah apa? Ingkar dulu. Terjemah Quran selalu dia kata kafir. Kan? Kafir kita belum terjemah apa-apa lagi lah. Sawaun. Sawaun ni maksud dia sama sahaja. Sawaun ni maksud dia apa? Sama sahaja. Alaihim. Ala pun kita pernah jumpa dulu. Ayat 5 surah Al-Baqarah. Ulaika ala. Lepas tu surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ala. Ala ni ke atas lah. Ala maksud dia apa? Ke atas. Him. Him mereka. Him maksudnya mereka. Anzarta ni pula dia ada 3 kalimah. A1, anzarta 1, hum 1. Ada 3 kalimah tu tuan-tuan. Nampak macam mungkin 2 ataupun 1 ataupun mungkin ingat 1 je. Ingat sekaligus tak A1, anzarta 1 kalimah, hum 1 kalimah. Jadi A ni maksud dia adakah ataupun apakah. Boleh dua-dua tu. Adakah ataupun apakah. Anzarta macam kaedah kita belajar masa an'amta itu. Telah oleh engkau. Telah oleh engkau. Sebab apa? Bila jumpa ta baris fathah di akhir kalimah, sebelumnya sukun. Masa kita bincang surah Al-Fatihah dulu. Jadi tuan-tuan ikut je terjemahan saya. Adakah telah mengancam oleh engkau akan mereka. Ini akan sebab maf'ulun bih. Domir yang datang selepas fi'il. Dipanggil sebagai apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni maksud dia objek ataupun benda yang kena. Cara kaedah nak kena dia ialah antaranya apabila didapati ada domir, kata ganti nama datang selepas fi'il. Anzarta ni fi'il. Am apa am? Am dengan au sama. Atau atau. Lam tidak. Lam tidak. Tunzir ni kalau ikutkan ada satu lagi kaedah, tapi saya ringkaskan, saya tak panjangkan perbincangan kat sini Terus terjemahkan sama-sama. Atau tidak engkau mengancam hum akan mereka. La apalah? La tidak. La tidak. Yu'minuna kita jumpa ayat ketiga surah Al-Baqarah hari tu. Innalladzi apa dia Allah kata alladzina yu'minuna bil ghaib. Apa alladzina? Sorry. Apa maksud yu'minuna? Mereka beriman. Ni kaedah 5 ni. Okey, sama-sama dengan saya. Sesungguhnya orang-orang yang telah ingkar oleh mereka sama sahaja ke atas mereka. Adakah telah mengancam oleh engkau akan mereka atau tidak
engkau mengancam akan mereka tidak mereka beriman. Sekali lagi, sesungguhnya orang-orang yang telah ingkar oleh mereka sama sahaja ke atas mereka. Adakah telah mengancam oleh engkau akan mereka, atau tidak engkau mengancam akan mereka tidak mereka beriman. Baik. Jadi kalau kita tengok dalam terjemahan mafhum, minta maaf, dalamnya ada Quran ke, Ji? Ada? Ini tak bawa pula. Ada ke? Ada. Okay, apa diterjemah dalam Quran, tuan-tuan dan puan? Sesungguhnya orang-orang kafir, betul? Sama saja bagi mereka, sama ada engkau memberi amaran, okey, peringatan atau tidak. Kemudian mereka tidak beriman. Okey. Jadi dalam kita nak memahami ayat tu, bila kita belajar nahwu sikit kan, kita belajar bab mubtada' khabar. Bahasa Melayu kita panggil apa? Subjek dengan predikat. Okey, mubtada' dan khabar. Bila ada inna, nanti dia akan ubahlah. Inna ni dia termasuk dipanggil sebagai nawasikh. Alat-alat untuk dia mengubah kedudukan i'rab mubtada'. Ayat ni sebenarnya innal ladzina kafaru ni, ini dia punya i'rab al-ladzina ni adalah isim inna, yang mana asalnya dia adalah mubtada'. Mubtada' ni apa dia? Subjek. Subjek. Pelengkap dia dipanggil predikat. Bahasa Arab panggil khabar. Khabar dia ialah la yu'minun ni. Sini. Sini dipanggil sebagai khabar inna. Jadi maksudnya ayat ni daripada sawaun sampai lam tunzirhum ni, dia adalah jumlah sisipan. Dipanggil apa? Jumlah sisipan. Ayat ni sebenarnya fokus dia ialah nak bagi tahu apa? Sesungguhnya orang-orang yang telah ingkar oleh mereka, tidak mereka beriman. Ini sebenarnya maksud ayat tu. Kalau ayat dia pendek kan, sesungguhnya orang-orang yang telah ingkar oleh mereka, tidak mereka beriman. Itu je sebenarnya ayat dia. Tetapi diselitkan nak beritahu apa dia? Sikap mereka ni sebenarnya, macam mana orang yang tidak beriman ini diberi peringatan ataupun tidak, sama je. Tapi hakikatnya nak beritahu apa dia? Apakah definisi orang-orang yang ingkar? Orang-orang yang tidak beriman. Itu maksud dia. Jadi kat sini kita dapat faham apa dia? Iman lawannya kufur. Iman lawannya kufur. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar, mereka itu tidak beriman. Jadi ini adalah definisi yang mudah nak faham. Apa maksud ingkar? Tidak beriman. Itu je lah. Itu poin yang paling asas sekali kita boleh dapat daripada ayat ini. Adapun tengah-tengah ini adalah jumlah sisipan dipanggil, iaitu nak sisipan ni maksudnya selit. Baik. Dalam Quran selalu diterjemah kafaru sebagai kafir. Jadi sepanjang kita mentadabbur Quran ni, ada beberapa perkataan yang kita bukan kata terjemahan tu salah, tapi sebab kita nak menghayati dia, kita cuba memahami dengan lebih mendalam. Contohnya apa? Dulu kita bincangkan tentang kalimah na'budu. Ain badal tu. Dalam Quran banyak. U'budullah, apa lagi? Na'budu, ya'buduna. Kebanyakan terjemahan dia akan pakai menyembah. Kan? Menyembah. Tapi bila kita faham ni, orang Melayu ni bila faham perkataan sembah ni, dia nampak banyak kepada bentuk apa? Amalan atau ritual. Ritual, itu maksud sembah. Sedangkan maksud u'budu ke, u'budu tu adalah fi'il amar. Na'budu, fi'il mudhari'. Maksud sebenar dia ialah macam yang kita faham tu. Inna solati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup ini bukan hanya solat saja, bukan puasa saja, tapi seluruh kehidupan dan kematian itu semua tu ibadat. Jadi kalau kita kata kehidupan nak terjemah sembah tak sesuai. Sebab tu kita kekalkan maksud nak budu, iyyaka na'budu dengan terjemahan apa hari itu? Hanya kepada engkau kami mengabdikan diri. Bila kita terjemah mengabdikan diri, maknanya lebih luas lagi, betul. Kalau sembah, dia dah sempitkan skop. Salah kat kita lah, faham kita tu. Sedangkan ayat tu tidak salah. Ayat tu nak fahamkan apa dia? Keseluruhan hidup kita ni, lillahi rabbil alamin. Itu ain ba dal. Hari ni pula perkataan kafaru. Kafaru pun antara perkataan yang kita dah biasa dengar. Kafaru je dua. Kafir harbi, kafir zimmi. Sebab apa? Kita banyak dedah dengan fiqah. Dalam fiqah kita akan jumpa istilah tersebut. Kafir zimmi dengan kafir apa? Harbi. Kafir harbi yang macam mana? Kafir yang kita perangi. Kafir zimmi yang mereka bayar jizyah kepada kerajaan Islam. Jadi dia mendapat hak-hak dia lah. Jadi kita terdedah dengan bila kata kafir je yang ada IC anak lelaki. Kan? Kafir je anak lelaki. Tapi bila kita nak tadabbur, nak menghayati Quran, kita kena tengok juga maksud asal kafara tu apa dia. Ya? Perkataan kafara kalau kita tasrifkan dia, kita akan jumpa perkataan kafara. Lepas tu kalau ditambah waw alif, jadilah kafaru. Kita akan jumpa juga dalam Quran perkataan yakfuru. Ada yakfuru. Kita jumpa dalam Quran juga perkataan kufran. Ini semua adalah perkataan-perkataan yang dikembangkan daripada perkataan kafara. Sebab bahasa Arab ini dia dibina daripada 3 huruf. Semua kalimah dalam bahasa Arab, bukan semua, kebanyakan kalimah dalam bahasa Arab mesti asal dia 3 huruf. Iaitu fi'il madi dia 3 huruf ni. Lepas tu kembanglah, tambah ya jadi fi'il mudhari'. Lepas tu diubah baris sikit jadi masdar. Tambah lagi huruf, nanti dia jadi isim fa'il dia. Kafirun. Apa maksud kafirun? Kita terus sebut orang kafir kan. Kafirun ni, dia punya jamak dia, bentuk plural dia antaranya adalah kuffar. Kuffar. Cuba tengok dalam Quran contoh kuffar. Ayat 109 surah 2. Ayat 109 surah 2. Surah 2 ayat 109. Baik, jumpa tak perkataan kuffar pada ayat ni? Jumpa Ayat 109. Apa dia terjemah kat situ perkataan kuffar pada ayat ni? Wadda kathirum. Betul? Surah 2 ayat 109 muka surat 17. Wadda kathirun min ahlil kitab. Telah menginginkan oleh kebanyakan daripada ahli kitab.
lau yaruddunakum, jikalau mereka dapat mengembalikan akan kamu, mim ba'di imanikum, daripada sesudah keimanan bagi kamu. Jadi ahli kitab ni kebanyakan mereka kalau boleh nak suruh kita apa dia? Jadi balik kuffaran, akan orang-orang yang ingkar. Kat sini kuffaran ini adalah jamak kepada perkataan kafir. Jadi biasa kita dengar kan orang-orang kufar kita sebut. Kufar tu apa dia? Kufar orang-orang kafir. Orang-orang yang ingkar. Okey. Tapi cuba kita bandingkan dengan surah 57 ayat 20. Bandingkan dengan surah 57 ayat 20. ayat 20. Muka surat berapa tuan-tuan? 540. Muka surat 540. Contohnya Quran tu Quran perkata ke? Perkata kan? Cuba tengok dia terjemah kufar kat situ. I'lamu, ketahuilah olehmu, annamal hayatud dunya. Bahawasanya tidak lain kehidupan dunia itu adalah la'ibun, permainan, walahwun, hiburan, wazinah, perhiasan, watafakhurun bainakum, dan saling bermegah-megah di antara kamu. Watakathurun fil amwali wa aulad, dan saling berbangga dengan banyaknya harta dan juga hebatnya pencapaian anak-anak kamu. Kamathali ghaithin a'jabal kuffar. Apa terjemah itu? Seperti perumpamaan dunia ini seperti apa dia? Hujan lebat yang mengkagumkan al-kuffar. Dia terjemah itu apa dia? Petani ataupun penanam. Jadi ada beza kan? Kat sini bukan mengkagumkan orang-orang kafir. Macam surah 2109. Dekat sini kita jumpa terjemahan dia kata tadi, orang-orang kafir atau ingkar. Dalam surah 57 ayat 20, dia terjemah apa? Para penanam atau para petani. Jadi siapa kat sini yang ada kebun? Berapa orang ada kebun kat sini? Angkat tangan nak tahu. Lebih tak 3 orang? Lebih 3 orang kita panggil dia kufar. Betul Haji Afifi. Quran yang sebut kan? Ini bukan petani kafir ni. Kamathali ghaithin a'jabal kufar. Ni nak cerita tentang petani orang kafir. Tak, bukan. Memang petani orang Arab panggil apa? Kafir, jamak dia kufar. Sebab apa? Di sini kita melihat dari segi bahasa dulu. Maksud apa? Kafarah. Kita bila habis majlis, kita ada zikir, dipanggil zikir apa? Bila kita habis majlis, kita ada tangguhkan kelas kita dengan apa dipanggil? Tasbih apa? Kafarah. Betul tak? Kita ada kifarah, kita ada kafarah. Kalau orang tu dia bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, dia kena apa? Kena bayar kafarah kan? Kafarah tu bukan kafarah. Tahu apa dia tu kafarah? Asal masuk kafarah ialah as-satru, iaitu menutup. Dari segi bahasa, maksud kafarah ialah ataupun kufrun. Kufrun itu dari segi bahasa ialah as-satron.
satron atau sitron. Iaitu apa dia? Menutup. Ini kita faham betul-betul dulu. Lepas tu baru kita akan nampak ayat yang kita nak belajar hari ni sebenarnya untuk kita juga. Bukan nak cerita tentang orang-orang yang belum Muslim ni lagi. Jadi apa maksud kafara yakfuru kufran sebenarnya? Menutup. Telah menutup oleh ia. Jadi cuba kita relatekan dengan petani. Petani. Kenapa petani dipanggil kufar? Mesti ada kena-mengena dengan perbuatan menutup. Jadi apa dia? Kenapa mereka dipanggil sebagai kufar agak-agak? Sebab mereka menutup benih dengan apa? Tanah, dengan medium tanah tu. Jadi sekarang kita nampak kenapa petani disebut sebagai kufar dalam bahasa Arab. Sebab dia so nanti dia pun letak benih dalam ni. Lepas tu apa dia buat? Yang ada tanah dekat tepi ni, tanah tu dia pun kais sampailah tertutup. So dia sedang buat apa sekarang ni? Dia sedang menutup benih. Menutup benih dengan apa? Tanah. Dan kita pun tahu kenapa petani kena tutup benih. Kalau kena matahari, susahlah nak bercambah, betul? Jadi dia tutup, dia nak halang benih ini daripada kena cahaya matahari. So sebab tu petani disebut sebagai kufar dalam surah 57-20. Jadi apa sahaja yang menutup, apa sahaja yang menutup dipanggil kafir. Apa sahaja yang menutup dipanggil kafir. Bahasa Arab juga sebut laut sebagai kafir. Sebab apa? Sebab dia tutup dasar. Malam juga orang kafir panggil, selain daripada al-lail, dipanggil kafir. Sebab apa malam dipanggil kafir? Sebab dia tutup pandangan. Okay, tuan-tuan nampak hubungan dia? Jadi masuk kafara yakfuru kufran ni maksudnya apa dari segi bahasa? Menutup. Jadi kita kafarah semua tu apa dia? Nampak tak? Kenapa kafarah? Menutup apa? Menutup kesalahan. Menutup kesalahan. Cuba tengok contoh dalam surah 3. Ayat 194. Seratus 193 tuan. Muka surat 75. Muka surat 193. Minta maaf. Muka surat 75. Ayat 193. Cuba tengok perkataan kafir kat situ kan. Jadi doa ulul albab dekat sini, antara doa dia apa dia? Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Jadi dia bertawassul dengan amal soleh dia. Wahai Tuhan kami, dia cerita amal yang dia buat. Sesungguhnya kami telah mendengar akan seorang penyeru yang ia menyeru kepada iman. An aminu bi rabbikum. Orang itu menyuruh kepada kami untuk apa? Berimanlah kamu kepada Tuhan kamu. Fa'amanna. Lalu kami beriman. Ini dia nak berdoa ni. Tapi dia cerita dulu apa dia buat. Ini namanya apa dia? Berdoa, bertawassul menerusi amal soleh. Kalau kita ada hajat, minta kesihatan ke Allah. Lepas tu, ya Allah, tahun lepas, aku dah dapat
jualan rumah ke contoh, lalu aku dah infakkannya sebahagian, dia cerita tentang apa yang dia buat. Lepas tu dia minta, ya Allah ampunkan aku. Boleh tak macam tu? Boleh tak macam tu? Boleh dan sangat digalakkan. Sebab itu namanya bertawasul dengan amal soleh. Macam kisah yang Nabi cerita tentang 3 orang yang terkurung dalam gua tu. Masing-masing bertawasul dengan amal soleh dia. Pertama dia kata apa dia? Dia ada ibu bapa, dia taat ibu bapa dia. Dia tak akan makan selagi bapa dia belum makan. Sampai dia pernah satu malam tu satu hari tu dia bekerja jauh. Dia balik lambat sampai orang tuanya dah tidur. Isteri dan anak-anak dah lapar, tunggu nak makan. Dia kata nanti kita tunggu mak ayah kita bangun baru kita makan dulu. Jadi dia bertawasul dengan amal soleh kerana apa dia? Berbakti kepada ibu bapa. Yang seorang lagi amal soleh dia apa dia? Seorang lagi dia ada kebun, dia ada ladang. Kemudian dia ada pekerja kan. Pekerja dia berhenti tanpa ambil gaji. Lepas tu duit pekerja tu digunakan, lepas tu dia berniaga lagi. Makin berkembang dia punya haiwan ternak dia. Kalau saya tak salah hadis ni kan. Lepas tu datang balik, lepas berapa tahun datang balik pekerja dia. Minta balik gaji dia. Dia kata gaji dia dah buat untuk ni kau ambil semua ni sebab ni semua kau punya. Jadi dia bertawasul dengan amal tadi tu. Dia jujur. Dan yang ketiga adalah seorang yang pernah diajak, dia pernah nak bersetubuh, melakukan zina dengan sepupu dia. Kerana apa dia? Ayah kepada sepupu dia ni berhutang dengan dia. Kalau nak lunas hutang boleh kita lakukan persetubuhan. Hampir-hampir nak lakukan persetubuhan, sepupu dia kata apa dia? Ittaqillah. Takwalah kamu kepada Allah. Akhirnya dia tak jadi buat. Dia pun bertawasul kepada Allah. Jadi gua tu seorang bertawasul buka sikit. Seorang lagi bertawasul buka sikit. Itu namanya bertawasul dengan amal soleh. Macam inilah. Dia nak minta Allah ampunkan dia, tapi dia cerita dulu amal dia apa dia? Bila orang ajak aku beriman, bila orang ajak aku baca Quran, bila orang ajak aku untuk infak, bila orang ajak aku untuk sekian, aku buat ya Allah. Maka ampunkanlah dosa-dosa kami dan wakaffir anna. Tutuplah segala apa dia? Kejahatan ataupun keburukan-keburukan kami. Tu kafir tu, nampak tak? Kafir tu terjemah dia apa? Tutuplah oleh engkau. Sebab perkataan kafarah tadi maksud dia apa? Tutup. Tuan-tuan nampak tak? Boleh faham? Jadi dalam bahasa Arab juga maksud al-lail apa tadi saya sebut? Al-lail juga, lailatun juga adalah kafir. Orang Arab juga sebut, dalam syair-syair mereka guna perkataan kafir. Sebenarnya maksud dia malam. Sebab apa malam dipanggil kafir? Sebab malam menutup, dengan kegelapan tersebut menutup segala pandangan kita. Kalau begitu kita balik kepada ayat ini. Jadi kalau kita kekalkan masuk kafir itu dengan masuk menutup. Sebelum tu saya kena baca satu hadis. Hadis ini tentang yang kita biasa dengar. Nabi pernah kata tentang apa dia? Dia kata, Nabi kata apa dia? Satu hari Nabi pernah bercakap dengan sahabat-sahabat dia. Dia kata apa dia? Aku telah dilihatkan neraka. Dan dalam neraka yang dilihat ramai siapa? Ramai wanita. Jangan komplain dulu. Ustaz tengok kami lagi ramai datang kuliah. Jadi kata sahabat-sahabat Nabi, bima ya Rasulullah. Sebab apakah mereka itu ramai dalam neraka? Nabi kata ni perkataan dia. Bikufrihinna. Nabi sebut apa? Bikufrin. Kufur. Disebabkan, nak kata kekafiran. Siapapun faham kafir lah. Disebabkan kekafiran mereka, Nabi kata. Jadi sahabat-sahabat tanya. Ayakfurna billah. Adakah maksudnya mereka kafir kepada Allah? Nabi kata apa dia? Qala yakfurnal ashira wa yakfurna al-ihsan law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullahu thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Nabi kata apa dia? Nabi kata maksud kafir yang aku sebut tadi ialah yakfurnal ashir. Mereka kafir kepada suami mereka. Jadi kafir kat sini bukan maksud kafir yang keluar Islam tu. Kafir dengan masuk bahasa tadi. Apa dia?
Mereka tutup suami mereka. Apa maksud mereka tutup suami mereka? Wa yakfurnal ihsan. Mereka menutup ihsan suami mereka. Ihsan tu apa dia? Kebaikan. Kebaikan suami mereka. Apa contoh Nabi kata? Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullah. Kalau engkau buat baik dekat dia, kau buat ihsan dekat dia satu hari, seluruh hari tu kau buat baik dekat dia, tiba-tiba summa ra'at minka syai'an, dia dapati sikit kesilapan yang kau buat. Dia kata apa? Qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Dia kata abang ni tak pernah tolong saya. Tu ucapan dia gelak tu kan. Jadi cakap macam tu. So tengok, padahal poin dia lah Nabi kata apa dia? Suami dia dah buat kebaikan dah. Tetapi dia kata apa? Bila satu salah, abang tak pernah buat kebaikan dekat saya. Contohlah, abang tak pernah tolong saya. Kalau saya minta tak pernah. Dia berkata tak pernah. Padahal dia pun tahu memang suami dia buat kebaikan, tapi dia akan cakap begitu. Itu Nabi kata kafir. Apa maksud kafir kat sini? Dia menutup kebaikan. Jadi ustaz, kalau macam tu suami saya pun nak buat juga. Sebab tu hadis ini bukan spesifik, bukan nak menyatakan khusus pada wanita. Cuma kadang-kadang ada benda tu yang lebih sinonimnya kepada wanita. Kalau suami buat pun sama juga. Lega sikit rasa kan. Takkan lega semua sama-sama masuk neraka, janganlah macam tu. Tak, nak bagi tahu apa dia? Dua-dua tak boleh buat. Sebab dua-dua kesalahannya apa? Menutup kebaikan orang. Sebab tu dosa menutup kebaikan orang. Cumanya Nabi takut apa dia? Ini antara dosa yang mudah perempuan buat. Sebab tu aku nampak ramai perempuan masuk neraka sebab ni dosa mudah yang perempuan mudah buat. Laki pun ada buat juga. Awak ni saya balik tak pernah buat masak apa-apa. Padahal semalam dah masak. Contohlah. Kan? Sama je. Cuma nak bagi tahu apa dia? Kebanyakannya perbuatan tersebut perempuan buat. Tapi poin yang penting ialah apa? Nabi kata apa? Bikufrihinna. Mereka masuk neraka kerana keingkaran. Di situ maksud dia apa? Mereka menutup. Okey, faham Dari segi bahasa masuk apa? Kafara. So sekarang balik kepada innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang menutup. Kita terjemah dulu maksud menutup. Tuan terjemahkan dulu maksud menutup. Jadi orang yang beriman ini la yu'minun, tidak mereka beriman. Beriman ni maksud dia apa dia? Percaya kan? Cuba tengok balik nota ayat yang ketiga tuan-tuan, surah Al-Baqarah. Cuba tuan-tuan tengok, beriman kat situ kita bagi ada 3 dia punya definisi dia. Ayat yang ketiga surah Al-Baqarah tuan-tuan. Apa maksud iman? Apa dia iman? Ayat 3. Kena tengok nota lah. Kena tengok nota. Kalau tuan-tuan ada salin. Siapa ada salin, tolong bagi tahu sikit. Ada tak kita bagi definisi iman? Ada puan? Apa dia iman? Tuan? Apa? Al-iman, first kali apa dia? At-tasdiqu bil qalbi. Asas iman ialah apa dia? Asas iman ialah percaya dengan hati. Ataupun membenarkan dengan hati. Itu asas iman. Iman adalah mesti ada kaitan dengan hati. Nak beriman ni bukan mudah. Sebab tu surah Al-Baqarah buka dengan apa dia? First kali prasyarat baca Quran yang pertama kita bincangkan hari tu tuan-tuan puan. Apa dia prasyarat baca Quran? First kali Allah letak. La raiba fihi. Tiada sebarang keraguan dalamnya. Antara maksud dia apa dia? Jangan ragu-ragu. Tu masalah dekat mana tu? Hati. Hati kita nak menerima. Sebab tu iman yang pertama sekali ialah dia percaya dengan hati. So balik kepada ni, Allah kata apa dia? Lawan kepada kafir ialah iman. So iman first kali ialah at-tasdiqu bil qalbi. So dia ada kaitan dengan apa? Ada kaitan dengan hati. So orang yang kafir maksud dia apa? Kafir tadi maksud dia apa? So sekarang dia tutup apa? Tutup hati. Kalau iman dia percaya dengan hati. Tapi kalau kafir tutup, maksudnya dia tutup apa? Tutup hati. Itu asas masuk orang yang ingkar. Iaitu apa dia? Dia menutup hati dia daripada dimasuki oleh Al-Quran. Sebab tu dipanggil sebagai orang kafir. Kenapa Abu Jahal dipanggil kafir? Sebab dia tutup hati dia.
Cuma kafir ni ada pecahan lah. Ada kafir yang menentang. Ada kafir yang ragu-ragu. Itu pecahan dia lagi. Tapi basic dia, kafir ni sebenarnya ialah orang yang dia menutup hati dia daripada dimasuki cahaya Al-Quran. Macam petani tadi, dia tutup apa? Biji benih itu dengan tanah. Jadi ada orang tutup hati dia daripada Quran dengan apa? Dengan kecintaan dia kepada dunia ke? Dengan kesombongan ke? Macam iblis. Iblis jenisnya kafir. Kafir sombong dia panggil. Istikbar. Dia kufur jenis kufur istikbar. Apa istikbar? Sombong. Adakah iblis tak kenal siapa Allah? Kenal. Sebelum tu dia menyembah Allah. Tetapi kerana dia sombong kepada siapa? Adam. Kemudian dia menjadi kafir. Nampak? Itu jenis apa? Kafir kerana sombong. Macam Abu Jahal. Abu Jahal tu lebih kurang juga kafir sombong juga. Macam Yahudi. Itu dipanggil kafir jahud atau juhud. Dia dah tahu dah kebenaran. Memang dia tahu. Tapi nak menentang juga. Itu pecah-pecahan kafir. Tapi saya nak lebih kita faham. Masuk kafir dari segi bahasa adalah menutup. Jadi orang kafir, dipanggil kafir adalah kerana mereka menutup hati mereka. Cuba tengok surah. Jadi. Kalau perkataan ghafara dengan afwa, ghufran dengan afwa. Ghufran maksudnya tutup juga. Tutup juga. Kalau afun, padam. Padam. Afun maksudnya padam. Betul, Robi Fili, betul ujung apa? Wa'fu anni. Betul. Satu kita minta Allah tutup. Satu lagi Allah minta padam. Bila padam langsung tak ada. Kalau kafir kat situ, kita nak suruh apa? Nak suruh kita tutup tu sayyi'ah. Sayyi'ah tu kesalahan. Keburukan yang kita buat. Satu minta Allah ampunkan dosa. Dosa juga ada apa? Ada kejahatan kan? Ada apa nama? Keburukan. Kalau orang tahu kita punya keburukan macam mana? Tak keluar rumah kita. Kalau orang tahu apa dosa yang kita buat, kejahatan yang kita buat itu, adakah kita akan keluar rumah? Orang nampak baiknya, bakal lebay, pergi masjid, mengajar kan? Sedangkan banyak kesalahan yang kita buat juga, itu kita suruh Allah tutup. Menutup keburukan. Ya. Yeah. Itu lain. Itu ghain lam qaf. Dia maghluk ataupun apa ya? Itu lain, itu cara itu tutup lain. Dia tutup ini tutup timbus. Macam tu. Ataupun menutup malah meliputi. Itu lain, itu satu lagi. Jadi dalam ayat tadi itu, yang tadi itu kita minta Allah tutup dosa dan juga tutup kesalahan, kejahatan kita. Hapus kira afun. Afun. Satu boleh juga masuk hapus, tapi kita nak ambil masuk kafarah tadi. Tutup kejahatan. Antara maksud lain dia lah. Antara maksud lain kafir kat situ juga maksudnya hapuskan, betul. Tapi saya nak relatekan dengan perkataan kafarah dengan maksud tutup. Sebab tu kita ada tasbih kafarah. Maksudnya nak menutup kesalahan. Kesan dia hapus itu harapan kita lah. Tapi asal masuk kafarah tu adalah apa? Menutup. Kalau kata betul-betul hapus, nak padam tu, itu afun. Sebab tu malam Al-Qadar, malam takdir kan. Nabi ajar apa? Doa dia, kalau hadis tu sahih lah. Allahumma innaka afuun karim. Tuhibul afwa fa'fu anni. Itu minta apa? Minta dihapus kesalahan. Itu hapus. Boleh je? Boleh. Okey.
Baik, kita balik kepada tadi apa? Soal apa dia? Mereka menutup apa? Hati. Tengok surah 29 ayat 49. 29 ayat 49. Muka surat 402. Muka surat 402. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Bahkan kata Allah, ia adalah ayat-ayat yang jelas nyata. Apa tu? Al-Quran lah. Fi, di mana tempat dia? Fi ni kan zaraf. Menunjukkan tempat. Fi sudur. Di dalam hati. Sudur ni apa sudur? Dada asalnya. Dia tak sebut di dalam hati, tapi sebut dada. Kenapa sebut dada? Sama je. Dada ialah tempat hati. Jadi apa yang ada dalam dada? Maksudnya hati. Tak sebut sudur fi qalbi, sebut fi sudur. Kadang-kadang macam tu kita sebut. Kita sebut tempat. Maksud dia apalah? Kandungan dia. Okey. Malaysia negara yang aman. Apa maksud dia? Rakyat dia lah. Rakyat dia lah menyebabkan negara tu jadi aman. Tapi kita sebut apa? Negara Malaysia, sebuah negara yang harmoni. Yang harmoni tu siapa? Rakyat dia lah. Kan? Tapi kita sebut nama tempat dia. Faham? Ipoh syurga makan. Maksudnya apa dia? Ramai orang meniaga makanan. Disebut nama tempat tapi faham dia apa? Isi kandungan dia. Tanya tu kampung sebelah. Gitu kan. Tanya budak kampung sebelah, semua kenal. Kita tanya kampung sebelah, semua kenal siapa Pak Man contoh. Ada Pak Man. Maksudnya apa dia tanya kampung sebelah? Tanya orang kampung sebelah lah. Dia pergi dekat signboard kampung dia tanya. Itu. Jadi apa maksud fi sudur? Dalam dada tu maksudnya dalam dada tu ada hati. Apa tekanan dalam dada? Hati. So Allah kata apa dekat sini? Ayat-ayat yang jelas itu nak ditempatkan di dalam hati. Tu Nabi pernah cakap tentang apa? Ada orang baca Quran, ayat Quran yang dibaca itu tak melepasi kerongkong dia. Apa maksud dia? Dia baca Quran tapi tak melepasi kerongkong dia. Maksudnya dia baca tu keluar ke sana. Hanya keluar seperti apa? Keluarnya anak panah. Sup pergi macam tu, hilang. Dia tak pergi ke dalam. Kita tak melepasi kerongkong tapi keluar macam anak panah. Baca Quran katalah, contoh orang yang mengajar, memberi peringatan, cakap ke orang. Tapi dekat dia tak pergi, dia tak beramal pun dengan ayat tersebut. Sebab ayat tu tak masuk dalam hati dia, tak lepas dia punya apa? Kerongkong. Jadi poin dia ialah Al-Quran tu tempat dia di mana? Di hati. Faham di mana faham? Faham di hati. Mengerti dekat mana? Hati. Kita selalu kata apa? Otak. Tapi bila Quran, hadis sebut hati. Hati ni otak kita sebenarnya. Nak memahami, nak berfikir menggunakan apa? Hati. Tu beza kita. Kalau kita kata apa? Otak kan? Tu bila kata otak, saya tak boleh nak belajar bahasa Arab dah, tak ingat dah. Tapi faham tolong letak tu dekat dalam hati manusia. Jadi orang-orang yang kafir ialah orang-orang yang apa? Menutup hati mereka. Sebab tu minggu depan kita akan sambung kuliah seterusnya tentang apa dia? Balasan pada orang kafir ialah Allah kunci hati mereka kan? Sebab apa? Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Dengar Quran tapi dia tutup hati dia. Ada orang langsung tak peduli. Sebab tu ada kafir, sifat kafir. Ada orang menutup hati dia dalam keadaan i'rad. Dia berpaling, langsung tak nak dengar. Ada orang Islam yang dia tak peduli kehidupan dia tentang agama. Itu kafir tak?
Tapi tuan-tuan jangan kita kata kafir yang dua tadi tu, kafir zimmi keluar Islam. Jangan faham tu dulu. Kita ambil kafir dengan maksud, kalau aku tak peduli Quran, termasuk tak ayat ni? Termasuklah. Sebab Allah kata apa? Sama je beri peringatan ataupun tidak. Kalau kita pergi lanjut sikit. Orang yang diberi peringatan tu kita orang Islam. Dengar Quran daripada kecil dulu. Tapi yang tak diberi peringatan tu contohnya apa? Orang kafir yang betul-betul kafir tu ke? Tak peduli langsung. Kan sama je. Dia tak beriman. Kalau kita dengar tak beriman pun sama tak? Na'udzubillah. Sebab tu ayat ni kita mesti rujuk kepada siapa dulu? Diri kita dulu. Kalau kita tak peduli Quran, kalau kita peduli, Alhamdulillah. Tapi bila kita cek balik, isteri aku tak peduli lagi Quran. Ataupun suami aku. Ataupun anak-anak aku. Ataupun kawan aku. Takut tak kita termasuk ayat innal ladzina kafaru? Sepatutnya ada rasa takut. So Al-Quran mesti letak dalam hati bila orang tutup. Apa cara tutup hati dia? Sama ada sombong. Tutup dengan benda lain ke? Dia sibuk dengan urusan dunia dia. Tengok Allah kata dalam surah 15 ayat 3. Selalu kita buka ayat ni. Ada 3 ciri orang ingkar ni. Kenapa boleh jadi ingkar antaranya? Banyak sebab dalam Quran ni antara. 15 ayat 3. 15 ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Fasawfa ya'lamun. Apa terjemahan zarhum? Biarkan siapa? Okey, mereka tu siapa? Tengok ayat 2 dia. Alladzina kafaru. Ingat tuan-tuan, terjemah dulu apa kafaru? Ingkar. Okey, ataupun orang yang menutup. Tapi pelik pula pakai ingkar. Tapi kita faham. Maksud kafaru tadi apa dia? Menutup. Jadi orang-orang yang ingkar, Allah kata dalam neraka nanti mereka akan menyesal. Mereka kata apa? Laukanu muslimin. Ayat 2 kan? Kalaulah dulu kami kami orang muslim, orang yang menyerah diri kepada Allah. Jadi Allah kata biarkan mereka. Zarhum ya'kulu. Biarkan mereka ya'kulu apa? Ya'kulu. Makan. Orang kafir juga makan. Maksudnya hidup dia untuk apa? Makan. Sebut makan tu apa wasilah dia? Macam mana nak dapat makan? Ya'kulu tu tujuan. Makan tu tujuan dia. Apa wasilah untuk mendapatkan makan? Wasilah tu apa dia? Jalan. Apa jalan untuk dapatkan makan? Beratur. Saya tak dengar. Kerja lah. Maksudnya orang yang ingkar ni hidup dia cari apa je? Cari makan lah. Faham tak? Jadi dia tak peduli Al-Quran sebab apa? Hidup dia cari makan. Patutnya hidupnya mestilah dulu dengan Al-Quran. Okey, nak cari makan, nak kerja kan? Nak kerja, wasilah dia apa? Bila kita nak kerja, tuan-tuan offer apa masa kerja tu? Sijil tu apa benda? Apa sijil? Ilmu lah. Betul? Ada orang bawa sijil dia yang AAA je, itu maksudnya SPM lah. Ada orang yang dah bawa CGPA, tu dah masuk mungkin degree diploma lah. Jadi dia offer apa? Sijil tu lah ilmu dia. Jadi apa maksud hidup dia untuk makan je? Nak kerja. Apa macam mana nak kerja? Belajar. Jadi dia belajar apa sampai hidup dia untuk makan je? Selain daripada Al-Quran. Jadi dia tutup hati dia daripada belajar Al-Quran. Jadi hidupnya kerja untuk apa? Nak makan. Lagi apa dia? Wa yatamatta'u. Berjolisakan hidup dia. Enjoy. Wa yatamatta'u. Tak ada matlamat akhirat. Buku apa yang akan mengajar dia tentang akhirat? Quran. Kenapa dia tak tahu nak hidup untuk Al-Quran, untuk akhirat? Sebab dia tutup hati dia daripada mendengar
Al-Quran. Ada orang ajak dia pergi melabur, dia pergi. Tapi bila ada sahabat dia ajak dia infak, yang tu dia kata nanti dulu. Contohlah. Jadi maksudnya dia menutup hati dia, tak mau. Padahal kalau dia sedar, maka dia akan pilih dulu akhirat. Betul kan? Wa yulhihimul amal. Dan panjang angan-angan dia. Tahun ni dia dah melancong pergi mana? Pergi Legoland contohnya. Kawan dia update status juga tahun tu juga, pergi mana? Disneyland. Oh, tak boleh. Tahun depan aku kena buat Disneyland. Bekerja keras lagi. Nak kumpul duit sebab nak kena pergi France, jauh sikit. Jadi itu apa dia? Itulah dia hidup orang yang ingkar, tak peduli tentang Al-Quran. Dia hanya tahu apa? Kerja dia untuk apa? Makan. Lepas tu, jolisakan. Kemudian, panjang angan-angan. Itu termasuk kafir. Kalau kita orang Islam begitu keadaannya, itu je lah hidup dia. Yang penting hujung tahun nanti saya nak pergi holiday. Daripada awal tahun, kita kerja. Anak-anak pergi sekolah, dapatkan pencapaian elok-elok. Kafir tak macam tu? Tapi ingat tuan-tuan, buat kafir tu terus pergi, ustaz mengkafirkan orang, mana boleh? Yang masuk kafir yang tak boleh tu, kita kata orang tu keluar daripada Islam. Tuan-tuan faham Masuk kafir kat sini lah menutup hati daripada Al-Quran. Tak peduli dengan Al-Quran. Itulah maksud kafir. Jadi sebab Allah kata, orang kafir tu siapa dia? La yu'minun. Mereka tak beriman. Dan beriman pun kita dah tahu dah, asas beriman ialah membenarkan dengan hati. Mesti ada kata dengan hati sekarang ni. Mereka menutup hati mereka. Nak tutup hati ni ada juga. Tapi telinga masih dengar juga. So kadang-kadang mereka tutup apa? Tutup telinga daripada dengar Al-Quran. Sebab jalan nak masuk ke hati ialah telinga. Dan juga apa dia? Mata. Nanti kita akan terjemah pula ayat yang berikutnya. Apa ayat berikut? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Tengok ada kaitan dengan tiga perkara ilmu, dipanggil sebagai alat makrifah ni. Mereka menutup hati mereka, mereka menutup pendengaran mereka, mereka menutup penglihatan mereka. Jadi balasan dia apa dia? Allah kunci. Tak boleh buka dah. Allah seal. Dan mereka yang tutup, alang-alang tu terus dikunci. So akhirnya manusia hidup makin sesat. Kesalahan siapa? Adakah sebab Allah zalim? Tak. Dia yang buat pilihan untuk apa? Menutup. Okey, insya-Allah itu pelajaran kita pada hari ini. Sambungan dia adalah ayat yang ke-7 nanti. Jadi kita dah belajar ayat pertama sampai ayat ke-5 tentang orang-orang yang bertakwa. Ciri pertama bertakwa apa dia? Ciri pertama lepas Allah kata la raiba fi hudal lil muttaqin. Menjadikan petunjuk dalam kehidupannya adalah Al-Quran. Orang kafir pula apa dia punya ciri dia? Menutup hati dia daripada Al-Quran. Jadi kita minta dekat Allah, doa dia apa dia? Doa supaya lapang dada. Doa lapang dada. Rabbi syrah li sadri. Kan? Sebab siapa yang Allah lapangkan dada dia, maksudnya apa dia? Siapa yang Allah lapangkan hati dia untuk menerima Al-Quran. So tak tertutup. Kalau tertutup sempit. Tapi Allah lapangkan dada dia. Siapa yang Allah lapangkan dada dia untuk menerima Al-Quran, dia akan mudah melaksanakan apa Allah perintahkan. Macam kita bincang last tadi, tuan-tuan. Tengok balik ayat 5 ayat tadi. Antara kelebihan orang yang dapat petunjuk Allah apa dia? Allah lapangkan dada dia kan. Tengok nota yang kita belajar hari tersebut. So mesti ada kaitan dengan apa yang kita sampaikan pada hari ini. Boleh juga. Tapi tadi yang saya maksudkan makan itu maksud, iaitu tujuan. Bila tujuan makan, hidup nak makan. Takkan nak makan mestilah nak makan mahal sikit. Makan sedap-sedap. Nak makan sedap mahal tak? Mahal. Jadi nak kena ada kerja yang elok sikit. Kalau kerja dia tak elok pun dia kena kerja keras sikit. Jadi wasilah dia adalah kerja. Lepas tu pula, kerja tu pula kalau nak dapat elok, kena belajar sungguh-sungguh. Nampak? Itu yang saya maksudkan tadi tu. Tapi yang Haji kata tadi tu pun sudut lain tu. Haji nak nasihat kita semua. Betul lah tu, saya ulangkan balik sebab mungkin tak dengar kat belakang. Iaitu apa dia? Jangan makan banyak-banyak sangat. Betul Haji, betul lah tu. Sagi kenyang dia jadi menyandar, jadi malas. Bila malas, tak belajar Quran, hati pun tutup. Betul juga tu Haji. Itu sudah tentu. Sebab tu bila bab makan dalam Quran sebab apa? Jangan berlebih-lebihan kan. Boleh nak makan. Terima kasih Ji atas nasihat. Itu sebenarnya nasihat tu. Betul tu. Jadi memang pun makanan ni ada kaitan dengan apa? Darah daging kita nanti kan. Okey, insya-Allah.
Jadi sekian saja pelajaran kita pada pagi ini. Tuan-tuan boleh siapkan dulu ayat yang ke-7, tulis siap-siap. Kita akan terjemahkan sama-sama lah insya-Allah. Dan kita akan lihat macam mana balasan kepada orang-orang yang menutup hati daripada Al-Quran. Jadi belajarlah Al-Quran ini, jangan berhenti belajar Al-Quran. Sebab itu tanda dia kita nak hati kita sentiasa lapang oleh Allah SWT. Baik, sekalian saja pelajaran pada hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Mungkin tadi ada cakap-cakap yang tersilap kan? Kita nak kafarah kesalahan tersebut. Kita baca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Namanya tasbih kafarah. Tasbih untuk apa dia? Kafaratul majlis. Kalau dalam majlis tu ada benda yang lara kita sebut sebagainya yang mengundang dosa terutamanya, semoga Allah ampunkan kesalahan yang tidak disengajakan itu. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.